Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjan bin Abdul Manan, nomor matriks BA 2011 0243. Oke, saya akan membentangkan kajian watak China Rong. Oke, kajian watak China Rong. Naskah yang telah kami bawa yang bertajuk China Rong, dan saya memegang watak China Rong. China Rong ini merupakan seorang yang jago dan telah banyak mencipta sejarah di seluruh pelosok benua. Dan China Rong juga merupakan seorang ahli Muay Thai dan telah menjuarai 3 kali berturut-turut di dalam Champion World. China Rong ni juga merupakan anak kelima daripada Lebay Samit, dan dia mula berguru dengan orang-orang besar seawal usianya 13 tahun. Dan China Rong juga telah berjaya mengalahkan juara dunia 2 kali berturut-turut. Asal usul tempat tinggal China Rong adalah di Kampung Nakah, Kedah. Oke, seterusnya biodata watak. Nama penuh adalah China Rong dan dia berumur 23 tahun dan berbangsa Melayu. Tinggi China Rong adalah 176 cm dan mempunyai berat 80 kg. Dan China Rong ini mempunyai sifat yang jujur, tidak mudah mengalah, rajin, dan itu merupakan sifat yang terdapat dalam diri China Rong. Selain itu juga dia kerap menumbuk kayu untuk tujuan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Oke, perwatakan dalaman China Rong. China Rong merupakan seorang yang jujur, baik hati, berani dan rajin, tidak sombong. Mengapa perwatakan dalamannya seperti ini? Kerana di dalam naskah China Rong berani menantang lawannya, yaitu Awud. Dia telah berani menyahut cabaran walaupun di dalam keadaan badannya yang tengah lemah, tetapi dia juga berani untuk berdiri di dalam gelanggang walaupun dia telah kalah dan tewas di tangan Awud. Oke, yang seterusnya perwatakan luaran China Rong. China Rong ni dia suka mencahut cabaran, suka mencuba hal baru, dan dia kuat dan juga gagah. Sekian, itu saja daripada saya, pembentangan kajian watak China Rong. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sesafik dan juga rekan-rekan sekalian. Saya Ahmad Kilaiman bin Aziz, memegang nomor metrik BA 2011047. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembentangan kajian watak saya sebagai Awud dalam teater China Rong. Dalam teater China Rong saya memegang watak yaitu yang bernama Awud Prakason. Oke, kita masuk kepada sinopsisnya. Sinopsisnya ini dia mengisahkan tentang kehidupan seorang juara peninju Muay Thai yang mengharungi liku-liku kehidupan yang tragis sepanjang karirnya dalam tinju Muay Thai ini. Jadi si China Rong ni, watak utama dalam teater China Rong ni, bersama sahabat baiknya yang bernama Awud telah dibesarkan di sebuah kampung yang bernama Nakah, sebuah perkampungan Siam di Kedah. Mereka ni dia dua mempelajari Muay Thai sejak kecil lagi dengan beberapa orang guru yang terkenal di Naratiwan, Yala dan juga Patani. Tapi dalam cerita ni kita latar belakang orang tak dikasih tahu lah, orang cuma China Rong lah dikasih tahu orang ni dari mana. Kalau Awud ni dia muncul dikasih tahu bila di mana orang ni satu lah Muay Thai yang sama, seperguruan yang sama di kampung Simpang 3 Patani, yang diajar oleh Lebay Saleh lah. Seterusnya pengenalan. Secara amnya teater China Rong ni dia punya style lah dekon. Jadi secara am tidak ramai penggiat seni yang mengenali seni dekon ni, malah ada segelintir lah daripadanya tidak pernah dengar perkataan dekon ni. Jadi secara ringkas dekon ni merupakan satu genre seni pementasan yang tergolong dalam genre teater
namun mempunyai perbezaan dan keunikan yang tersendiri lah. Terusnya pengertian dekon ini muncul daripada gabungan dua perkataan, yaitu deklamasi dan lakon. Jadi deklamasi membawa maksud recitation, yaitu seni pengucapan ataupun orator. Dia menurut Kamus Dewan, deklamasi ini diartikan dia sebagai pembacaan sajak dan sebagainya dengan lagu dan gaya atau penyampai saja untuk didengari. Jadi deklamasi ini juga membawa maksud bermadah, bercerita, berkisah, berkata-kata dan berceloteh. Manakala lakon didefinisikan sebagai perihal yang memainkan suatu peran atau watak. Itulah. Seterusnya kita masuk kepada watak, yaitu watak saya, yaitu sebagai Aud. Watak Aud Prakason ini yang dibawakan dalam Teta Dekon ini digambarkan mempunyai bentuk tubuh badan yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, badannya yang sedang, serta dia ni berbadan sasalah sebab dia ni peninju kan, muatai. Jadi Aud ni dia mempunyai umur yang tidak terlalu tua. Lepas tu Aud ni dia punya umur yang sama dengan rakan seperjuangannya, yaitu rakan seperjuangannya yaitu Cenarong lah, umur orang yang sama. Tabiat watak si Aud ni, dia ni sering gigit daun padi tu di mulut. Seterusnya perwatakan si Aud ni, psikologi merupakan proses mental dan pemikiran terutamanya berhubungan dengan pelakuan manusia. Jadi watak Aud Prakasa ni merupakan seorang watak yang jahat atau antagonis. Hal ini dapat dibuktikan apabila si Aud ni dia punya rasa dengki dan dendam terhadap rakan sebagainya, yaitu si Cenarong, kerana kehebatan wanita yang dimiliki oleh Cenarong serta perempuan yang dia suka tu, yaitu si Nawari pun si Cenarong suka. Jadi timbullah rasa dengki dalam diri si Aud. Jadi dia memilih untuk memiliki rasa dendam lah. Jadi dia dendam betul sama si Cenarong. Itulah perwatakannya. Maksud objektif watak Aud ni di dalam deklamasi lakon atau mungkin sebagai dekon ni adalah menjadi watak sampingan yang menggerakkan jalan cerita dan konflik dalam teater Cenarong ini. Jadi objektif si Aud ni sebagai watak sampingan dalam teater Cenarong ini adalah untuk membalas dendam lah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Cenarong terhadap dirinya. Jadi dalam ceritanya objektif Aud hanya ada dua, yaitu ingin membalas dendam dan ingin menebus maruahnya selepas si Cenarong ini telah memalukan dirinya serta dia merampaslah segala-gala yang dimiliki oleh si Aud ni. Seterusnya kita masuk pada strategi watak. Di awal cerita ni si Aud ni tidak dipertunjukkan lah kepada penonton lah oleh seni bayan. Hanya namanya sejaklah diperkenalkan oleh si Ben Mustaza ni. Dan pada pertengahan cerita watak si Aud ni dipertunjukkan lah dengan menggunakan kata-kata yang mengandungi unsur amarahnya terhadap sahabatnya, yaitu si Cenarong. Hal ini dia dapat dilihatlah bahwa strategi yang digunakan oleh watak Aud ni adalah dengan mengeluarkan kata-katanya yang ditujukan kepada sahabat baiknya, yaitu Cenarong. Kerana dalam kata-kata tu dia menyindirlah si Cenarong ni, dia menyindir serta dia meluahkan rasa dendam dan rasa tidak puas hatinya terhadap si Cenarong ni. Lepas tu strategi yang dilakukan oleh Aud dalam cerita ni ialah dia menemui si Cenarong ketika mereka sedang duduk santai di sebuah restoran. Si Aud Prakason ni dia datang dekat si Cenarong dan dia cubalah sindir si Cenarong dengan rakan-rakannya di situ. Jadi si Aud ni berjaya lah buat si Cenarong ni marah. Lepas tu si Cenarong ni berdiri mau marah si Aud ni lah. Terus si Aud cakap dia ajak si Cenarong ni untuk bertarung di gelanggang lah untuk menebus maruahnya. Lepas tu strategi yang ketiga dilakukan oleh si Aud ni ialah Aud ni telah menggunakan cara halus lah untuk mengalahkan si Cenarong, iaitu dengan mengupah satu tok bomo untuk sihir si Cenarong ni supaya dia lemah lah bila diorang bertarung. Tapi dalam tersiratnya sebenarnya si Aud mau si Cenarong mati. Jadi oleh sebab sihir yang tidak dapat ditampung oleh si Cenarong ni, sihir yang dihantar oleh si Aud ni dengan menggunakan tok momo tu telah menyebabkan si Cenarong mati lah. Sebab 11 jarum tembaga kan tercucuk di sendi si Cenarong menyebabkan dia mati lah. Seterusnya latar belakang. Okey, Aud Prakason atau dikenali sebagai Aud ni merupakan sahabat baiklah kepada rakan seperguruannya, iaitu si Cenarong. Jadi ketika mereka belajar matai dengan lebay saleh lah. Aud ni merupakan seorang yang minat dan suka pada sukan tinju free matai, walaupun dia sering kalah sama si Cenarong ni. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk berlatih untuk berulang standing dengan si Cenarong ni. Lepas tu si Aud ni dia sebenarnya, kalau yang saya kaji sebenarnya dia bukan dari naratiwat pun, sebab dia diperkenalkan apabila wataknya timbul. Dia kasih tahu orang seperguruan di kampung Simpang 3 petani. Jadi dia ni berasal dari petani lah.
ada yang boleh disimpulkan Xiao. Maksudnya dari segi sosial, Xiao ni merupakan watak yang punya sifat dengki dalam diri lah. Hal ini dapat dibuktikan apabila si Out ni ingin membalas dendam lah terhadap rakannya dengan menggunakan cara halus lah, dia sihir si Cenarong ni sampai mati. Lepas tu Xiao ni merupakan seorang yang tidak pernah menyerah lah, tidak pernah menyerah kalah terhadap suatu perkara. Sebab dia ni mau bertarung dengan Cenarong ni untuk menebus malunya lah. Jadi kita boleh lihat di situ dia ni tidak pernah menyerah lah, walaupun sudah dikasih malu, sudah dikasih jatuh maruannya, tetap juga dia mau lawan si Cenarong. Tidak pernah berputus asa lah dia ni punya sikap. Khususnya politik, pemikiran si yang terdapat dalam akal si si Out ni ialah apa, dimana dia berpikir macam mana dia tebus malunya dan maruah si Cenarong membuat demikian cara sehingga menyebabkan si Out ni menanggung segala derita lah dan malu sepanjang hidupnya. Lepas tu dia berpikir, pemikiran yang terdapat dalam akalnya ialah dia berpikir cara untuk membalas dendam terhadap si Out ni lah. Dia fikirlah cara macam mana membalas dendam. Jadi cara yang dia dapat ialah sihir si Cenarong sampai mati. Seterusnya dari segi ekonomi, kehidupan si Out Prakason ni juga dia punya ekonomi yang seimbang lah juga. Sebab dibuktikan, yang kita dapat boleh buktikan yang ekonominya stabil ialah dia ni bergerak sendiri. Dia ada pengurus, dia ada rakan-rakan yang tolong dia untuk jadi peninju terkenal. Dia sendiri semua, dia usaha sendiri. Jadi ekonominya situ orang bilang seimbang lah juga, walaupun dia ada pengurus, dia boleh naik sendiri lah sebab mungkin dia ada duit sendiri. Saya tidak dapat kaji mendalamnya, tapi yang boleh dibuktikan dia boleh bergerak sendiri. Lepas tu dia ekonominya seimbang lepas dia menang lah lawan Cenarong. Dia menang World Champion Muay Thai kali ke-7 tu, dia menang. Dia dapat abuan lah yang sungguh bernilai lah. Dia bawa balik pulangan yang terbilang bernilai, mungkin duit banyak. Jadi ekonominya stabil lah situ, seimbang. Tapi walaupun stabil, dia ni orang bilang tak bernilai lah, sebab rasa dendamnya tu lagi bernilai lah daripada apa yang dia dapat. So, dia rasa bernilai, dendamnya tu balas lah terhadap kawannya si Cenarong tu. Terusnya hubungan antara watak dalam Cenarong ni, hubungan Xiao antara hubungannya dengan watak-watak lain ialah hubungannya dengan Cenarong ni merupakan sahabat baik lah beliau ketika belajar Muay Thai bersama dengan berguru dengan Lebay Saleh di kampung Simpang 3 Petani. Hubungan mereka ni sungguh baik ketika satu perguruan yang sama, tapi semuanya berubah apabila apa yang dimiliki si Out telah dirampas lah. Kira orang bilang si Out ni beranggapan si Cenarong rampas semua apa yang dia ada. Lepas tu hubungan antara Out dengan Lebay Saleh dia sebagai anak murid Lebay Saleh. Sebab si Out ni dia berguru dengan Lebay Saleh, jadi semua jurus Muay Thai yang diajar oleh diajar oleh Lebay Saleh ni. Itulah hubungannya anak murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Sir Syafiq. Hari ini saya akan bentangkan tentang kajian watak di dalam teater Cenarong. Nama saya Muhammad Mat Harun dan saya memegang nombor matrik BA2011010145. Okey, watak dalam cerita Cenarong ni, teater Cenarong yang mempunyai unsur dekon ataupun deklamasi lakon ini, saya memegang watak sebagai bin Mustazak bin Datuk Muzaffar. Jadi untuk pewatakan ni saya meletakkan kepada 5 jenis. Saya pecahkan kepada 5 jenis, iaitu fizikal watak, psikologi watak, objektif watak dan strategi watak serta latar belakang. Baiklah, untuk fizikal watak, untuk bin ni dia mempunyai tubuh badan yang sedang-sedang, tidak gemuk dan juga tidak kurus. Dia mempunyai tinggi 162 cm. Dia merupakan orang yang berumuran. Ini dibuktikan dengan dia mempunyai sedikit uban di rambutnya. Dan tabiatnya suka memegang kacamata. Untuk psikologi watak ni, dia merupakan orang yang bijak, sangat teliti, mengambil berat dan juga mempunyai sifat inquiry. Kenapa dia merupakan orang yang bijak? Kerana dia tahu mengambil peluang di mana ketika melihat Cenarong bertarung di laman web YouTube. Jadi di situ dia berjumpa dengan Cenarong daripada Kuala Lumpur ke Kedah untuk berjumpa dengan Cenarong dan menawarkan diri sebagai pengurus kepada Cenarong. Orang yang kedua adalah dia ni merupakan orang yang sangat teliti.
Disebabkan dia ni merupakan pengurus cenarong, di dalam failnya dia perlu mencatat apa yang perlu dihadiri oleh cenarong seperti fotografi, sesi iklan dan juga wawancara. Di situ dia mencatat dengan teliti di mana ada tarikh, ada masa, hari apa dan juga jam berapa. Yang ketiga adalah Ben ni merupakan orang yang mengambil berat di mana uh, kiranya menjadi seorang pengurus dia perlu mengambil berat terhadap orang yang dia urus. Jadi di sini Ben dia mengambil berat terhadap Cenarong di mana di situ dia tahu Cenarong ni ada masalah terhadap Aud. Dan keempat adalah sifat inquiry di mana Ben ni dia ingin ambil tahu ataupun ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada Cenarong dan juga Aud dan apa tragedi yang menjadikan mereka ini bermusuhan. Untuk objektif watak ni, yang pertama ialah saya perlu menceritakan konflik antara Cenarong dan juga Aud. Menjadi watak Ben ni saya perlu menceritakanlah kepada audiens apa yang sebenarnya terjadi kepada Cenarong dan juga Aud. Dan yang kedua adalah saya perlu menjadi pengurus kepada Cenarong. Saya meletakkan diri saya ni sebagai Ben dan saya mengurus Cenarong. Untuk strategi watak ni, saya memperkenalkan kepada audiens siapa itu Cenarong, siapa itu Aud dan kenapa berlaku perselisihan faham dan juga kenapa mereka bermusuh. Yang kedua adalah saya membawa Cenarong berjumpa kepada YB Dato' Alif Syamsir. Kenapa saya membawa Cenarong berjumpa kepada YB Dato' Alif Syamsir? Kerana YB Dato' Alif Syamsir ni merupakan Presiden Muay Thai di Kedah. Jadi untuk menjadikan Cenarong ni orang yang lebih profesional, petaruh yang lebih hebat, dia perlu mengikuti pertarungan yang lebih besar daripada pertarungan sebelum ni yang cuma hanya berada di kampung Natnaka. Dan yang ketiga ialah menghalang Cenarong untuk bertarung dengan Aud. Di sini ketika Cenarong jatuh sakit, Ben perlu menghalang Cenarong untuk bertarung dengan Aud di dalam World Champion Muay Thai untuk kali yang ketiga. Tetapi di sini telah gagal sebabkan Cenarong telah berdegil dan tetap juga ingin bertarung dengan Aud atas dasar maruah. Untuk latar belakang ni saya pecahkan kepada 4. Yang pertama ialah sosial, kedua adalah politik, ketiga adalah ekonomi dan terakhir adalah hubungan dengan watak lain. Untuk sosial, Ben ni dia mengambil berat dengan seseorang. Ben Mustazak bin Datuk Muzaffar ni dia merupakan orang yang mengambil berat terhadap seseorang di mana dia merupakan pengurus kepada Cenarong dan dia perlu ambil tahu apa terjadi kepada Cenarong dan apa sebenarnya masalah yang berlaku kepada Aud dan juga Cenarong. Dan yang kedua adalah teliti dengan persekitaran. Yang pertama dapat dibuktikan ketika Aud bertemu dengan Cenarong, Ben masih mengingati apa yang diucapkan oleh Aud kepada Cenarong. Dan begitu juga ketika Lebay Saleh telah mengubati Cenarong, di situ dia telah melihat Lebay Saleh mengeluarkan jarum-jarum tembaga yang telah mencucuk 11 sendi yang berada di tubuh Cenarong. Dan dia juga melihat jarum tersebut di tangan Lebay Saleh. Dan untuk politik pula, dia ni orang yang minat terhadap dengan sukan lasak. Ben ni dia minat dengan sukan lasak tetapi dia tidak terlalu reti ataupun tidak terlalu profesional dalam sukan lasak Muay Thai ini. Dan yang kedua ni dia berfikiran ke hadapan di mana ketika dia bertemu dengan Cenarong itu dia berfikir dengan lebih ke hadapan dan dia tahu selok-belok untuk menjadi orang hebat ini. Kerana dia membawa Cenarong bertemu dengan Datuk Alif Syamsir ini untuk menjadikan dia petarung yang lebih profesional dan bukan hanya terkurung di Natnaka saja. Untuk ekonomi, Ben Mustazak bin Datuk Muzaffar ni dia mempunyai harta yang seimbang. Hal ini kerana dia tinggal di Kuala Lumpur dan kita tahu Kuala Lumpur ni dia mempunyai taraf hidup yang begitu tinggi dan dia dapat survive untuk tinggal di Kuala Lumpur itu. Dan untuk yang kedua ni, dia berkemungkinan merupakan orang besar kerana dia mempunyai kenalan iaitu Datuk Alif Syamsir yang merupakan pengurus Muay Thai di Kedah. Dan lagi satu, dia mempunyai ekonomi yang baik. Ini dapat dibuktikan dengan ketika mereka menyambut kemenangan di launch
Carmilla Hotel di Kedah. Uh, kita tahu hotel itu mahal dan disitulah dapat dibuktikan bahawa ekonomi mereka ni baik. Dan lagi satu, nama bin Mustazak ni ayahnya merupakan datuk, iaitu Datuk Muzaffar. Jadi di situ saya dapat lihat dan saya dapat tahu bahawa band ni merupakan mempunyai ekonomi yang baik. Untuk hubungan dengan watak lain, hubungan sebagai pengurus terhadap Cenarong. Dia dengan Cenarong ni sebagai pengurus dan dia menganggap Cenarong sebagai anaknya sendiri. Dan dia juga orang yang pertama naik ke atas tempat perlawanan antara Aud dan juga Cenarong ketika Cenarong telah mati tidak bernyawa dan dipukul oleh Aud. Di situ Ben bertindak awal untuk menghalang Aud daripada terus-menerus menumbuk Cenarong itu sudah tidak bernyawa itu. Untuk yang kedua ni, dia menjadi orang tengah terhadap Dr. Effendi dan juga Datuk Alif Syamsir ni. Di mana untuk Dr. Effendi ni dia perlu menghantar rawatan yang ataupun kesihatan yang jadi terhadap Cenarong ini kepada Dr. Effendi. Dan yang kedua ialah dia mendaftarkan Cenarong ini untuk join persatuan teater persatuan teater pula. Persatuan Muay Thai Kedah. Jadi setakat itu saja, terima kasih.